صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pagi ini kita dibangunkan oleh Allah daripada mati sementara dan dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah, melakukan perkara yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan perkara yang dilarang olehnya. Sebelum kita dicabut nyawa kita, bila dicabut nyawa, inilah perkara-perkara yang akan kita baca insya-Allah, yang akan berlaku pada diri kita. Pertama, bangkit dari kubur, berjalan dari kubur sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dibariskan kepada 120 baris. Orang yang beriman hanya 3 baris saja. Yang 117 baris itu kafir belaka, semua akan dihalau masuk dalam neraka. Yang beriman pula akan berlaku beberapa proses. Yang pertama akan dihisap, akan dicek. Sudah ada hisap, akan diberi keputusan. Keputusan tu nanti kita akan menerima. Ada 3 cara menerima keputusan tu. Yang pertama melalui tangan kanan, yang kedua melalui tangan kiri, yang ketiga cucuk dada tu tembus sampai ke belakang, ambil kitab dari belakang. Jadi yang mana wallahu alam, kita akan cubalah selaya upaya supaya jangan mengambil kitab dari belakang ataupun dari tangan kiri. Kalau boleh biar daripada tangan kanan. Itu hisab. Kemudian kita akan ditimbang antara dosa dan pahala. Ada dacing besar-besaran, menimbangkan apa saja yang kita laku dalam dunia ni. Yang pahala akan diletak dalam 1 daun, dosa letak dalam 1 daun. Tengok mana berat. Kalau berat pahala, dapat keredaan Allah Ta'ala. Redha Allah Ta'ala. Kita nak masuk syurga, Allah redha. Kita nak lepas dari neraka, Allah redha. Kita nak nikmat syurga, Allah redha. Kita nak mahligai, Allah redha. Kita nak bidadari, Allah redha. Itu prosesnya apabila ditimbang, sentiasa dalam keredaan Allah. Dan yang terakhir, kita akan meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ialah satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Kalau nak masuk syurga, kena melalui titi siratal mustaqim. Kalau lepas, dapatlah syurga. 8 syurga menunggu. Kalau tak lepas, jatuh ke bawah, akan dihumban dalam neraka. Ada 7 neraka di bawah tu. Itu yang akan kita berlaku insya-Allah. Untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita, ya. Iaitu pada muka surat 239. Bermula daripada satu ayat, wallazina amanu wa amilus solihat fi jannatin na'im. Artinya, maka adalah mereka itu yang berjaya, yang percaya, bukan yang berjaya, yang percaya akan Allah,
yang percaya akan Allah Ta'ala dan berbuat mereka itu akan amal yang soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Apa saja kita lakukan, apa saja tindakan kita, apa saja gerak-geri kita ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, nikah kahwin cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, perjuangan cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu baru namanya amal soleh. Mula-mula nak percaya, nak beriman dulu. Bila beriman dan beramal soleh, kita akan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. 8 syurga Allah janjikan. Yang pertama Jannatul Firdaus, paling canggih, paling hebat. Yang kedua Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Jannatul Na'im. Yang keenam Jannatul Jalal. Yang ketujuh Jannatul Khuld. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar. 8 syurga menunggu kita di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Banyak ayat Quran dalam. Ini salah satu tadi. Salah satu ayat yang kita baca tadi, iaitu wallazina amanu wa amilus solihat fi jannatin na'im. Dia akan masuk dalam syurga yang bernama Jannatun Na'im. Penuh nikmat aja. Dan syurga mana ada kesusahan, mana ada penderitaan, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada meluat, mana ada getik, mana ada marah. Aman, tenteram, damai, bahagia je dalam syurga, ya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi baca maknanya, artinya adalah mereka-mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan berbuat mereka itu akan amal yang soleh, maka adalah tempat mereka di dalam beberapa syurga yang bernama Jannatun Na'im. Syurga itu namanya Jannatun Na'im. Penuh dengan nikmat aja. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika nikmat aja. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada sedih. Itu syurga, ya. Dan mengiringi akan dia syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Ini setiap minggu tu imam baca. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ataupun mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ialah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa, tempat kembali yang paling baik. Diberi kepada mereka kerana amalan-amalan mereka dalam dunia itu melayakkan mereka untuk mendapat Jannatul Ma'wa. Itu yang kedua, ya. Ikut susunan di sinilah. Tapi ikut hafalan saya tak tentu ada. Kadang yang ni dulu ini kemudian, tapi asal dia tu dah tu, ya. Itu namanya Jannatul Ma'wa. Ayatnya dia bernama Jannatul Ma'wa seperti firman Allah, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Artinya adapun mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala, beriman, dan berbuat mereka itu akan berapa amal yang soleh tadi, ikut cara Islam. Apa saja tindakannya ikut cara Islam, amal soleh, ya. Perjuangannya perjuangan Islam, pendidikannya cara pendidikan Islam, hiburan cara Islam, kenuri kenara cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam dan sebagainya. Itu dapat apa? Jannatul Ma'wa. Itu beramal soleh, ya. Maka adalah tempat mereka itu dalam beberapa syurga yang bernama mana tadi? Beberapa amal yang soleh, dan adalah bagi mereka itu beberapa syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Bukan satu syurga tu, beberapa syurga. Tapi semua itu dipanggil Jannatul Ma'wa, tempat kembali yang paling baik, iaitu tempat kediaman mereka itu, iaitu dibalas dengan barang yang ada mereka itu berbuat amal yang soleh dalam dunia itu.
seperti firman Allah yang lagi, lahum darus salam inda rabbihim wa huwa lahum ma kanu ya'malun. Artinya bagi orang mukmin yang beriman yang berbuat amal yang soleh itu syurga yang bernama Darussalam. Itu yang seterusnya daripada Jannatul Ma'wa namanya Darussalam. Tiap malam kita minta Darussalam, tak? Itu imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Ada orang sebut wa adkhil jannata aja. Nah tu di kita, masukkanlah kami. Wa adkhilnal jannata. Masukkanlah kami ke dalam syurga. Darussalam, namanya Darussalam. Jangan wa adkhil jannata aja. Wa adkhilnal kami masuk. Kalau tidak siapa-siapa boleh masuk dalamnya. Kami ini minta dimasukkan dalam syurga namanya Jannatul Darussalam, ya, jannah yang bernama Darussalam. Tiap malam. Allahumma antas salam, wahai Allah kamu adalah selamat. Wa minkas salam, dari kamulah keselamatan. Lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepada kamulah kami minta selamat. Kami menyeru kepada kamu supaya selamatkan kamu. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu berkati kami. Okey apa? Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu kama bukan itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina rabbana bisalam. Kami minta kamu supaya selamatkanlah kami. Wa adkhilnal jannata, wa adkhilna, tu kita nak tu. Wa adkhilnal jannata, masukkanlah kami dalam syurga. Darussalam namanya. Maka kita lihat seperti firman Allah Taala, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa lahum ma kanu ya'malun. Itu surah mana? Al-An'am ayat 127. Suratul An'am ayat 127. Yang tadi surah Sajadah ayat 19 yang kita baca malam-malam tadi ya. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Itu ma'wa tadi ya. Itu surah Sajadah ayat yang ke-19. Ini surah Al-An'am ayat 127. Artinya bagi orang mukmin yang berbuat amal soleh, yaitu syurga yang bernama Darussalam. Syurga yang bernama Darussalam pada apa itu? Pada hadrat kan? Hadrat Tuhan ya. Pada hadrat Tuhan mereka itu, dan adalah Tuhan mereka itu yaitu yang apa tu? Yang pernyata akan mereka itu. Pertama kan, iaitu yang perintah ya. Perintah ia akan mereka itu dengan pahala. Dapat pahala. Pahala barang yang ada amal yang diperbuat oleh mereka itu dalam dunia. Apa dibuat dalam dunia, pahala dapat syurga namanya Darussalam. Selamat aja. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut. Tak ada kecewa. Itu namanya Darussalam. Dan diiringi akan dia syurga yang bernama Darul Maqamah. Ada lagi satu syurga namanya Darul Maqamah. Seperti firman Allah, wa qalul hamdulillahillazi azhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakurul ladzi akhallana darul maqamati min fadlihi la
la yamassuha fiha nasabun wala yamassuha fiha lughub. Artinya, dan berkata mereka itu yang masuk ke dalam syurga itu segala puji akan bagi Allah. Nak puji Allah saja, jangan puji lain. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia akan kami. Menghilangkan segala duka cita, ya, menghilangkan ia akan kami. Tengok muka surat 340, ya. Menghilangkan akan kami duka cita, segala duka cita habis hilang. Bahawasanya Tuhan kami itu yang mengampuni. Allah tu kerjanya mengampunnya, kerjanya seronok nak mengampunkan. Itu dalam puasa kita selalu doa, ya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Ya Allah, kamu adalah Tuhan yang maha mulia, pengampun yang maha mulia. Kamu seronok benar mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Ada kau dah seronok benar, fa'fu anni, maka ampunkanlah dosa aku. Fa'fu anna, atau kalau ramai, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya. Kalau kamu kerjanya mengampunkan dosa saja, seronok benar kamu mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Ini Allah tu kerjanya mengampun aja, seronok. Bahawasanya Tuhan kami yang mengampuni bagi segala dosa kami, dan iaitu Tuhan kami yang amat syukur. Kami syukur kepada Allah yang amat syukur akan kami, iaitu yang mendiamkan kami di dalam syurga, masuk kami dalam syurga itu, yang bernama Darul Maqamah. Nama syurga dia Darul Maqamah, tempat tinggal yang paling baik. Daripada anugerahnya akan kami, dianugerahkannya kepada kami, iaitu dianugerahnya kepada kami, padahal tiada menyentuh di dalamnya itu akan kami oleh kesusahan. Tak ada susah langsung, seronok aja. Ya. Oleh kesusahan, taubat, tak payah taubat dalam syurga, tak ada taubat dah kan? Nak taubat di dunia ni. Dan tiada menyentuh akan kami di dalamnya itu kesusahan. Tak ada susah hati, tak ada bimbang-bimbang, tak ada. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah fil jannah yunadi munadin," menyeru, "Inna lakum antus hibbu fala tasqamu abadan, wa anna lakum anna tuhibbu fala tumitu abadan, wa anna lakum apa tu, tak nampak, wa anna lakum nasibu fala tahrimu abadan, wa anna lakum an tana'ammu afala tayassau abadan. Artinya telah masuk segala isi syurga itu ke dalam syurga. Dah masuk semua ahli syurga, masuk dalam syurga. Maka menyeru oleh munadi. Munadi itu ni yang menyeru, ya. Menyeru oleh munadi, malaikat dah. Dengan katanya bahawasanya bagi sekalian kamu yang telah masuk ke dalam syurga itu, bahawa kamu apa tu? Bahawa kamu sihat. Dalam syurga itu tak ada sakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada gout, tak ada lemah jantung, tak payah pergi IJN, ya. Dalam syurga tak ada sakit-sakit, sihat aja. Masuk ke dalam syurga, iaitu bahawa kamu sihat, maka tiada sakit kamu, ya, selama-lamanya.
dan bahawasanya adalah kamu dalam syurga itu apa tu? Hidup. Tak ada mati-mati. Dalam syurga itu hidup. Maka tiada kamu mati selama-lamanya. Mati sekali aja dalam dunia aja. Lepas itu tak ada mati lagi dah. Dalam neraka pun tak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tu tidak akan mati dan tidak ada hidup. Orang kalau hidup tu ada masanya seronok, ada masanya suka, ada masanya duka, ada masanya sedih. Itu hidup dalam dunia ni. Dan dalam neraka kita kena seksa aja. Itu la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tidak, mati tidak. Itu dalam neraka ya. Tapi dalam syurga hidup aja, kerana seronok aja. Hidup ajalah. Tak ada mati-mati. Hidup selama-lamanya. Mana dia? Hidup maka tiada kamu mati selama-lamanya, dan bahawasanya adalah bagi kamu dalam syurga itu bahawa kamu muda dalam syurga tu. Semua ni esok umur 33 tahun, termasuk yang cakap ni. Kalau masuk syurga tu 33 tahun tau. Kemuncak ketampanan lelaki dan wanita, kecantikan wanita umur 33 lah. Tahun ini umurnya 33. Tahun depan berapa umurnya? Berapa umurnya? 33 juga. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33. Ini baca satu buku namanya apa? Hidup sesudah mati, yang kita baca di Taman Melayu tu, untuk muslimat. Umur 33 aja. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 juga. Dari 1 juta tahun berapa umurnya? 33. Muda selama-lamanya. Tak ada tua-tua ya. Kamu muda dan tiada kamu jadi tua selama-lamanya. Dan bahawasanya adalah bagi kamu dalam syurga itu bahawasanya sentiasa dapat nikmat. Nikmat saja. Maka tiada dapat kesusahan selama-lamanya. Tak ada susah pun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ahlal jannata jurru murudun biyadun jam'an. Lagi apa? Tak nampak ya. Jamadun makhuluna abna'u salasin wa salasin ala khalqi adamu tulahum situna zira'an fi urdi sab'ati afad ruh kedal tu ruh ya. Izru' artinya adalah orang yang di dalam syurga itu licin. Licin je. Tak ada jerawat-jerawat macam saya ni. Licin mukanya, nen aja. Licin aja ya mukanya. Tubuh mereka itu lagi muda belia, lagi putih kuning. Putih tak ada hitam ya. Lagi putih kuning tubuh mereka itu, dan lagi ikal mayam. Ikal rambut je ikal mayam tau. Rambut je ikal. Dan lagi ikal rambut mereka itu, dan bercelak, mata pula bercelak mereka itu. Dan adalah mereka itu seperti orang muda yang umurnya 33 tahun. Ada pula kitab ni 33 tahun. Umurnya 33 tahun. Kita ini pun ada. Dalam hidup sudah mati pun begitu ada juga 33 tahun. Dan adalah sekalian mereka itu atas kejadian Nabi Adam, serupa macam Nabi Adam. Wajah macam, bukan wajah apa, badannya, susuk badannya macam Nabi Adam. Ya. Bidang dadanya pun 60 hasta antara tepi dengan tepi tu. Itu Nabi Adam berat, besar ya.
Kejadian Nabi Adam, bermula tinggi tubuh mereka itu 60 hasta. Cuba sukat 60 hasta. 1, 2, 4. Tinggi mana agaknya? Ada tinggi masjid ni? Arut ke ya? Ada tak dari bawah kata 60 hasta? Sukatlah. Nak tahu cari buluh ke apa? Sukat 60 hasta, tengok tinggi-tinggi mana. Itu tinggi. Kita sekarang ni pendek je, habis tinggi 6 kaki. 6 kaki berapa hasta? Ini 60 hasta. Tambah orang Melayu, pendek-pendek belakang. Saya 5 kaki je. 5 kaki 2 pun tak dapat. Sebab saya dulu cita-cita nak masuk askar tapi tak dapat. Dia suka tak cukup 5 kaki 2 inci. 5 kaki je. Langsung tak dapat jadi askar. Kalau saya dulu jadi askar lah. Kalau jadi askar tak tahu dah apa pangkatnya sekarang ni lah. Mungkin brigadier general ke? Tak tahulah ya. Zaman itu senang. Naik pangkat pun senang ya. Tapi tak cukup sukat. Udahlah sukat tak cukup. Berat pun tak cukup. Beratnya mesti ada 105 pound. Saya 90 lebih aja. 90 lebih pound. Tak dapat lah. Mujur dapat jadi cikgu. Itu. Kalau tidak, sebelum itu Norih Ketah. Kau jangan tahu. Di kampung tu Norih Ketah je. 33 tahun. Lepas ni tingginya 60 hasta. Dan lebarnya lebar tubuh mereka itu 7 hasta. Dari kiri kanan 7 hasta. Daripada bahu kanan ke bahu kiri itu 7 hasta satu. Ini berapa? 1 hasta aja saya ni. Dari kiri kanan. Ini 7 hasta. Tolong. Sadar tak? Sadar tak? Apa tak sadarnya? Itu di syurga, kalau masuk syurga lah. Mudah-mudahan kita masuk syurga lah tu. 7 hasta. Dan lebar tu mereka itu 7 hasta. Dan lagi beberapa kelakuan syurga. Dan kelakuan segala nikmatnya itu tersebut di dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Macam-macam ada apanya kelakuan mereka dalam syurga tu. Bajunya ada sayap tau. Dapat baju ada sayap. Kalau baju bersayap, kena nunggu bas ke? Kena nunggu kereta api ke? Kena telefon Grab ke? Tak payah, terbang aja ya. Kemana pergi terbang aja. Tu kerana bajunya ada sayap. Dan lagi beberapa kelakuan syurga dan kelakuan segala nikmatnya itu tersebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang berkehendak kenyataan yang demikian itu, maka baca olehmu akan Quran seperti yang tersebut dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tu baca selalu, tengok maknanya. Yang tersebut di dalam surah Al-Waqi'ah dan lainnya, dan lagi sabda Nabi SAW, padahal ia menyatakan makna firman Allah Taala. Apa dia? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Qala jannatan min fiddatin. Apa tu? Atihuma wa ma fihima wa jannatan min zahabin. Atituhuma, artinya dan adalah orang yang takut akan kebesaran Tuhannya itu 2 syurga. Jannatan tu 2 syurga, iaitu 2 syurga daripada perak, dibuat daripada perak. Kilat-kilat lah. Adalah segala bejana keduanya itu perak. Bejana pun poyok-poyok perak belaka. Dan segala barang yang dalam keduanya itu perak, semua perak. Dan lagi bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya itu 2 syurga juga daripada emas. Perak pada emas pada. Adalah segala bejana keduanya itu emas. Dan segala barang yang di dalamnya itu emas, semua emas belaka. Dan tiada antara beberapa kaum
dan antara bahawa menilik mereka itu akan zat Tuhan. Mereka itu melainkan selendang. Ada selendang kebesaran, ridak tu selendang ni ya. Selendang kebesaran Tuhan. Selendang kebesaran Tuhan mereka itu yang di atas zatnya. Di dalam syurga. Zatnya itu dalam syurga yang bernama Jannatul Adnin. Itu Jannatul Adnin. Dalam Quran Marzud. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Dalam syurga ya. Jannatul Adnin. Ada orang nama Adnan tak? Nama syurga tu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, summanzur ila abwabil jannati fa innaha kasiratun bihasabi usul ta'ati kama an abwaban nar bihasabi umulil asi. Artinya telik audiamu, tengok elok dengan mata hati kamu kepada pintu syurga itu. Tengok pintu syurga tu, maka bahawasanya banyak ia dengan sekira-kira asal segala taat. Masuk dia baik, dia banyak tu syurga banyak untuk dapat sekira-kira banyak taatnya. Kadang-kadang dapat macam-macam syurga dapat ya. Ikut taat dia lah. Ini main sunat pun tak siap bila nak dapat ya, nak dapat keistimewaan dalam syurga tu. Nihin aja. Hari-hari buat benda makruh. Di Masjid An-Nur tu ada seorang. Asal lepas salam, bah. Lepas salam, bah. Setiap masa tu. Duduk salam, bah. Bukan dia keluar. Kalau dia keluar, dia tahu dia nak bekerja ke apa. Dia nak duduk belakang dulu. Tak tahan beramai-ramai perempit-perempit tu. Padahal apa hukumnya? Apa hukumnya? Bangkit sebelum tu imam berkalih dia pun tak duduk. Apa hukumnya? Ya Allah. Tak erti hukum ke mana? Bangkit sebelum tok imam berkalih di tempat duduk. Apa hukumnya? Makruh. Makruh tu apa? Allah benci. Yang makruh tu Allah benci. Setiap hari Allah benci. Bayangkan. Ya? Bila Allah benci, malaikat suka ke? Bila Allah benci, Nabi suka ke? Sahabat suka ke? Cuma tidak dihukum, itu je benci. Dia bayangkan setiap kali benci aja Allah. Lepas salam bah. Tak lalu nak duduk bersama-sama dengan jemaah yang lain tu. Tak nak rapat-rapat. Esok di pada mahsyar tu lagi teruk ya. Itu dia. Lantak lah. Kadang cukup pelik namanya. Apa salahnya tunggu kejap dah habis imam tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dah habis tu, sudah dia berkali tempat duduk tu, bangkitlah. Ini nunggu itu untuk lalu. Tak ada benda pun berkempit. Setiap kali apa tu? Kecuali dia ada had. Itu tak apa. Kau nak kencing bangkitlah, jangan tunggu. Kau nak berak bangkit, jangan tunggu. Berlampak situ taik tu. Ini dah tak ada apa had. Saja nak duduk belakang aja. Ada yang bangkit kerana nak sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat dulu. Tak nak nunggu. Wirid, tak nak apa, tak nak sembahyang sunat. Orang lain tu pengsan kan lepas tu. Orang lain tu boleh tunggu, kenapa dia tak boleh tunggu? Ya. Itu sebab dalam Islam ni ada adab-adab belaka. Nak ngaji ada adab, nak sembahyang ada adab, nak mandi ada adab, nak tidur ada adab, apa pun ada adab. Supaya kita dapat keistimewaan yang Allah jadikan, yang Allah tunggukan di syurga. So, macam-macam keistimewaannya. Bagi mereka yang ikut ada adab dalam Islam. Alright. Itu dia. Jadi macam-macam ada tu. Binyanan yang dah boleh emas dan sebagainya. Ada tu. Dua syurga dah hilang ya. Segala bijana keduanya itu perak dah habis. Emas pula.
Segala bejana keduanya itu emas, dan segala barang yang dalamnya emas, isi itu emas belaka. Dan tiada antara beberapa kaum, kaum dan antara bahawa menelik mereka itu akan zat Tuhan. Itu yang paling hebat. Paling hebat nikmat syurga ialah apabila dapat melihat wajah Allah, ya. Itu paling hebat. Menelik mereka itu akan zatnya, ya. Melainkan, bukan itu, mana dia? Menelik mereka itu akan zat Tuhan. Itu paling itu, ya. Zat Tuhan mereka itu, melainkan selendang kebesaran Tuhan. Dan nampak selendang kebesaran Tuhan tu, ya. Mereka itu yang di atas zatnya, yang pada Allah lah, ya. Dia lah yang memiliki selendang tu. Dalam syurga yang bernama Jannatun Adnin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, summanzur ila abwabil jannati fa innaha kasiratun yahsabu kayah tu abi usulit ta'ati kama an abwaban nar. Apa tu? Bihasabi usulil asi, artinya telik olehmu. Yang itu untuk orang asi, orang-orang jahat, ada balasannya. Telik olehmu dengan mata hatimu kedua pintu syurga. Pintu syurga ada dua. Yang syurga satu saja. Pintu syurga itu sebenarnya ada 8. Ini dua ni. Kedua pintu syurga itu, maka bahawasanya banyak ia dengan sekira-kira asal segala taat. Banyak ke sikit ke ikut ketaatan dia. Yang dalam dunia itu seperti yang engkau telik dengan mata hatimu. Tengoklah mata hati, esok boleh nampak dengan mata kepala. Dengan mata hati kedua neraka jahanam. Tengok neraka jahanam pula macam mana, ya. Iaitu berbilang-bilang dengan sekira-kira sebilang-bilang asal amal dia, ya. Sebilang-bilang asal segala maksiat, ikut maksiat yang dilakukannya. Yang jadi daripada engkau, yang jadi daripada engkau tamu yang 7, ya. Betul tajuk anggota yang jadi daripada anggotamu yang 7. Tengok apa kamu buat dengan anggota kamu yang 7. Mata buat apa, telinga buat apa, lidah macam mana, apa cakapnya, tangan pegang apa, kaki pergi ke mana dan sebagainya. Anggota yang 7, ya. Semua akan diambil kira oleh Allah SWT. Kalau kita buat yang baik-baik, dapat pahala sebenarnya. Setiap masa mata dapat pahala, telinga dapat pahala, lidah dapat pahala, tangan dapat pahala, kaki dapat pahala, perut pun pahala belaka. Akan dapat segala keistimewaan dalam syurga. Atau kalau buat jahat, akan dimasukkan dalam neraka, ya. Akan disiksa masuk. Anggotamu yang 7 tadi, ya. Seperti yang kau telik dengan mata hatimu kepada anggotamu yang 7, ya. Dengan neraka jahanam itu, iaitu berbilang-bilang dengan sekira-kira sebilang-bilang asal yang maksiat yang jadi daripada anggotamu yang 7 yang tersebut dalam dahulu itu, ya. Kita neraka dah sebut dah. Maka menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu dengan katanya, ya. Dengan katanya, apa kata Nabi? Man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Tu apa tu? Walil jati tamaniyati abwabi faman kana min ahlil salati
du'iya min bab salati wa man kana min ahli al-qiyami. Ya, du'iya min babil qiyami wa man kana min apa tu? Ahli sadaqati. Du'iya min babi sadaqati wa man kana min ahli jihadi. Ya, bukan. Jihadi. Du'iya min babil jihad. Nah, itu sabda Nabi ya. Artinya siapa semayang ada pintu untuk semayang. Siapa siapa bersedekah ada pintu untuk sedekah dan sebagainya. Siapa puasa ada pintu untuk puasa dan sebagainya. Artinya barang siapa memberi belanja akan dua orang laki-laki, akan dua orang laki isterinya, dia bagi belanja untuk isterinya daripada hartanya dalam perang sabil. Nah, saya disuruh akan dia daripada beberapa pintu syurga, dan adalah baginya ada 8 pintu ya. Syurga ada 8 pintu. Maka barang siapa berbuat akan semayang yang 5 waktu, nah saya disuruh akan dia daripada pintu yang bernama Babus Solah. Nama pintu Babus Solah, pintu semayang. Dan ada Babus Solah. Dan barang siapa ia daripada orang yang ahli puasa, nah saya disuruh akan dia daripada pintu yang bernama Babus Siyam, pintu puasa. Ya. Orang yang puasa akan dapat pintu khas, jalan khas namanya Ar-Rayyan, namanya itu dalam kitab lain, Ar-Rayyan. Itu bagi orang yang puasa. Ini Babus Siyam, pintu puasa. Dan barang siapa daripada orang yang ahli berbuat sedekah, nah saya disuruh akan dia daripada pintu yang bernama Babus Sedekah. Dan barang siapa ada daripada orang yang pergi perang sabilillah, nah saya disuruh akan dia daripada pintu yang bernama Babul apa? Yang bernama apa itu? Babul Jihad. Babul Jihad mana dia? Ni Babul Jihad. Dan qiyaskan olehmu akan segala taat. Segala taat itu selain daripada itu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ati yaumul qiyamati babal jannata fastaftihu. Udah ternampak langsung dah. Fa yaqulu hazinu man anta, fa aqulu ana Muhammad, fa yaqulu bika amirtu an allaftaha la ahadin fablika. Artinya aku mendatangkan pada hari kiamat akan pintu syurga. Aku mendatang rozak di pintu syurga. Pintu syurga aku minta bukakan. Aku minta bukakan ke dia pintu syurga tu. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa engkau? Maka kata aku Muhammad. Ini hadis ni Nabi kata. Dia nak suruh buka pintu. Siapa kamu? Kata dia malaikat. Aku Muhammad katanya. Aku Muhammad. Maka berkata ia dengan apa ni, berkata ia dengan dikau aku disuruh bahasanya tiada aku bukakan akan dia bagi seorang dahulu daripada kamu. Kamu yang pertama masuk pintu ni, pintu syurga. The first one to go into heaven, into paradise, Muhammad ya. Orang lain tak ada dapat mendahului kamu ya. Kamulah dulu. Mana dia? Ada berkata ia dengan dikau aku suruh bahawasanya tiada aku bukakan akan dia bagi seorang dahulu daripada kamu ya. Dan lagi sabda, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Itu Imam Ghazali itu akan datang kita baca insya-Allah. Cukup sekadar itu ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cerita Imam Ghazali ni udah tak nampak. Nampak? Udah langsung tak boleh nyala apa ni lampu. Padahal baru ni. Padahal itu paling kuat ni. Ada tak nampak langsung. Mana buatnya? Ada yang satu lagi tu tak bawa pula. Okey, jadi kita tunggu begitulah yang tu had tu cukup ya. Nanti kita hari Selasa esok kita sambung lagi insya-Allah ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ya, mana nak tanya, baca pun dah tergagap-gagap ya. Okey. Salah silap minta ampun, minta maaf.